Gandengan Muaz dan Liza. Assalamualaikum. Terima kasih baik-baik pada anda yang dengarkan Cool FM sepanjang hari ini. Jadi tepat pukul 9 pagi anda dengarkan suara Liza dan juga Muaz lah untuk Super Cool 8090. Memang betul. Kalau anda yang paling awal bangun pagi ni, anda adalah insan yang terpilih, ya. Sebab kalau bangun awal-awal lebih bagus, anda rasa macam penuh hari anda. Cuba bangun 3 petang. Ya. Masa tu komplain lah, itu tak siap, ini tak sakit siap. kepala lah, apalah, hari weekend tak nak buat apa-apa. Asal anda juga. Yes. Hari ni tetamu kami bawa kepada anda seseorang yang sangat memberi kita motivasi dalam percakapan beliau. Kita simpan dulu macam biasa. Betul-betul, sebab tu kita orang pagi-pagi ni pun dah jadi pakai motivasi. Dengarkan dulu data dengan Permaisuri di Super Cool 8090. Lampu di hujan, tak lekang di panas. Kekal cool sehingga kini dalam Super Cool 8090. 80-90 hanya di Cool FM. Temanmu, muzikmu. Yang dengarkan kami dari Kuching, Sarawak ataupun Sabah, terima kasih banyak-banyak. Anda dengarkan melalui online streaming kan di www.coolfm.com.my. Liza dan juga Muaz temankan anda untuk Super Cool 8090. Baik, untuk hujung minggu ni kita tidak dua orang, selalunya kita akan bertiga ataupun berempat dan sebagainya. Jadi hari ini kami nak ucapkan selamat datang kepada seorang pelakon yang mempunyai watak yang pelbagai, seorang penyanyi, dan bila kita sidik ada macam-macam lagi. Sekarang dah buat motivator pula, kan, dah meniaga pula. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Norish Karma. Rasa macam konser lah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasihlah Cool FM semua sudi ingat kat saya ni, yang semakin jadi macam nak jadi legenda pun tak legenda, nak jadi macam barang antik pun tak antik sangat. Tapi sebenarnya bakat lakonan Norish Karma ni ramai yang kagumi. Macam Liza pun dia suka lakonan Kak Norish. Tapi nak fikir akan jumpa satu hari nanti tu tak pernah terfikir Kak Norish. Serius tak? Dia benda-benda yang tak terfikir Allah akan bagi. Kalau kita terlalu fikir sangat, Allah akan elakkan daripada berjumpa. Mungkin belum tahu baik untuk kita. Kurang-kurangkan fikir tu. Hanya fikir Allah. Kalau ada terfikir rasa saya teringin nak sesuatu, minta je pada Allah. Tak payah fikir sangat, sebab semua ni kerja Allah. Tak guna fikir-fikir sangat pun, nanti kedut. Lagu kedut. Banyaklah fikir. Okey. Sampai kejap lagi kita akan kembali semula Pilih dalam Super Cool 8090. Hanya di Cool FM. Temanmu, muzikmu. Terima kasih baik-baik kepada anda yang bersama dengan Liza dan juga Muaz untuk Super Cool 8090. Terus hantar penyertaan Coolkan ada anda ke laman web rasmi kami coolfm.com.my. Baik, Muaz, Liza, Norish Karma bersama dengan anda kan. Dan ramai juga nak tahu bagaimana perjalanan Norish Karma sekarang ni, rutin hariannya. Ya, sebab bila lama tak dengar cerita, bila kembali semula untuk Super Cool 8090 ni, mesti nak tahu apa yang Norish Karma buat sekarang. Ya, terima kasih kerana nak jadi DJ juga. Habis semua dia dah bercerita sekarang. Sebenarnya suara boleh guna pakai juga sebagai belakang radio. Tak apalah, biarlah itu hak korang je. Tak apalah. Sebab saya rasa lebih rumit sebenarnya jadi DJ, banyak komitmen dan sangat berdedikasi. Saya sangat kagumi sebenarnya tugasan sebagai seorang DJ. Jadi give a round of applause to both of you. Dan semua DJ di Malaysia. Okay. Rutin hariannya bagaimana, Norish? Setiap pagi jam 5 pagi, paling lewat pun 5.30 lah. Selalunya kita lebihkan kepada 5 pagi, bangunkan anak supaya kita akan tadarus Al-Quran sebanyak mungkin. Kemudian akan terus solat jemaah subuh. Sebelum tu abangnya akan siapkan Armani, atau kita panggil Koko sebab anak saya semua cakap bahasa Inggeris dan Cina, bahasa Mandarin. Jadi kita akan makan bersama, breakfast, early breakfast. Sebab saya sangat-sangat mempraktikkan breakfast in the morning. Sebelum perut tu berkeroncong kata aku lapar, kita isi dia sikit dulu supaya dia fungsi dalam badan tu lebih baik. Kemudian dia akan solat jemaah sama subuh, dan 6.30 kita naik kereta terus ke sekolah. Merentasi apa-apa yang pagi lah. Sampai selalunya pagi tu time pergi tu tak jam, time balik tu jam. Kemudian jam mungkin 8.30 tu, kira-kira paling teruk pun 9 lah kalau dengan jam tu. Habislah hantar anak sekolah. Jadi saya jadi driver bus sekolah. Lepas dah settlekan anak, Kak Norish akan pergi kerja ke atau macam mana urusan? Depends. Kalau sebab saya freelancer kan, memang susah untuk commit yang full time. Freelancer, alhamdulillah saya akan baca berita, ataupun saya akan, kalau di engage hari yang tidak baca berita tu kebetulan ada engagement untuk jadi motivator, saya akan pergi jadi motivator untuk bagi talk di universiti yang terpilih, ataupun badan korporat yang memanggil saya. Dia takluk kepada ada mengikut 5 jam, ada daripada jam 10 hingga 5
petang, ada 2 hari, ada sehari. Kita tengok keadaan dan projek tertentu tu. Apa requirement yang diperlukan untuk saya bagi talk. Talk tu berdasarkan keperluan individu ataupun company tu. Kira universiti tu kalau perlukan seorang maybe motivator untuk bagi talk bahagian etika pemakaian, etika bercakap, itu saya akan tailorkan untuk situasi begitulah. Ataupun kalau macam baru-baru ni dengan MINDEF, JKR, mungkin etika pemikiran. Sebab Liza, Muaz, kita ni kadang-kadang rasa kita dah moden, kita dah maju. Mungkin keadaan sekeliling kita, mungkin pemakaian, tetapi seorang individu tu sekiranya mindsetnya masih belum lagi dimerdekakan, tidak perlulah sebenarnya nak sombong dengan pakaian moden tu. So tugasan saya, I'm more of a mindset coach. Sebelum saya teruskan saya punya sesi motivasi, selalunya saya akan bagi dalam 2 jam untuk tukar mindset dia. Sebelum saya memberi, dia kena belajar boleh tak dia menerima. So kita kena patahkan ego dia. Macam masuk kelas motivasi dah sekarang. Dah rasa. Tukar mindset kita, Muaz. Anda yang dengarkan kami pun jangan tukar siaran. Tukar mindset je. Jangan tukar siaran, tukar mindset je. Borak bersama dengan Norish Karman. Bila anda dah tukar mindset, baru anda boleh menerima. Okay? Kalau kita tengok personality dan juga karakter Norish Karman, tetamu jemputan kita pada minggu ini, mungkin Kak Norish boleh kongsikan sedikit latar belakang siapa Norish Karman itu sebenarnya. Terima kasih sudi bertanya. Sekarang soalan sebegitu simple. Macam kita bangun pagi, orang tanya kita, are you happy, Liza? Berapa kali kita tanya orang, are you happy? Muaz, okey tak kerja sini? Kamu Muaz, happy tak you buat sini? Jarang orang nak bertanya tu. Dia assume ada sifat yang sangat mesti dibuang. Jangan assume, tanya je lah. Don't assume. So saya ni, Norish Karman is misunderstood. People assumed that I'm this and that dan macam-macam. Sebenarnya Norish Karman hanya seorang ibu tunggal yang sedang membesarkan anak-anak, sedang berjihad, cara tersendiri yang termampu, membesarkan anak bagi mereka sekolah yang terbaik yang semampunya, juga kerana kekangan masa, kekangan kewangan, dan saya tidak mempunyai financial support dari mana-mana pihak, tidak juga dari bekas suami. Di sini ingin memastikan bahawa orang tidak salah faham. Bekas suami saya dan saya sekarang keadaan yang paling baik, kami bersahabat, namun Allah memberi dugaan kepada kami melalui dia. 3 tahun lalu, termasuk tahun ni, dia telah diturunkan satu kira dugaan besar, bisnesnya jatuh rock bottom. Kita faham rock bottom ini, kalau dia bukan jatuh je, dia tersungkur dah sampai bawah rock tu dah. Kenapa dia dipanggil rock bottom? Sebab dia di bawah rock, dia nak keluar dah. Untuk keluar dari rock tu ada satu perkara yang sangat-sangat sulit apabila kita di bawah rock bottom. Tapi alhamdulillah, Wak Imam kata macam-macam Norish Karman melalui di internet, kata-kata fitnah dan sebagainya daripada macam-macam pihak, saya tetap membantu bekas suami saya. Bagaimana saya membantu? Saya bukannya seorang multimilioner. InsyaAllah saya akan jadi bilioner. Itu dengar saya akan jadi bilioner. Itu aim saya. Tapi belum sekarang. Sekarang tugasan saya membesarkan anak, membantu bekas suami membesarkan juga dan menjaga anak-anak saya. Macam mana yang orang fikir, bukankah Norish Karman tu lelaki dia kaya semuanya? Dulu setelah dia jatuh ni, banyak sangat kesulitan yang kita perlu bantu dia. So saya tak kisahlah apa dalam internet, apa orang cakap tentang saya. Kerana apa? Saya ada Tuhan. Saya ada tugasan saya sebagai manusia. Kita kena cari Liza, Muaz, semua orang kena cari. Kenapa kita di muka bumi ni? Itu yang kita selalu tak cari. Kita fikir I'm a DJ. No, maybe you're not DJ. Maybe you're a leader somewhere. But it begin with being a DJ. Right? Ni juga sama dengan saya. So saya lihat, sebenarnya mula agak lama untuk memahami diri sendiri setelah melalui kesusahan, keperitan, sebab saya tak boleh berlakon. Kerana siapa saya tak boleh berlakon? Orang menyampah. Ambil Norish Karman ni, asyik nak pergi ambil anak, hantar anak sekolah, nak pergi semua anak. Orang lain pun ada anak, boleh lah macam tu. So tapi dia tak faham bahawa saya bukan ada seorang anak, saya ada ramai orang anak. Kerana bila kita ambil A, hantar B, ambil C, ambil balik B, hantar balik A, ambil C. Faham? Dia dah jadi macam bahas sekolah. Tapi saya buat dengan reda bahawa kalau memang sekarang bukan untuk masa saya untuk berlakon, saya tak berlakon. Jadi saya tolong bekas suami yang tidak boleh bagi kami rumah, duit dan sebagainya.
sebenarnya. Walaupun saya menang Hadana, boleh baca dalam internet, saya menang harta pencarian semua, sebab saya kena perbetulkan. Orang ingat kita hidup dalam keadaan yang sangat luxury, apa yang dia baca. Tapi sebenarnya benda tu bila jatuh hukum tu terhadap bekas suami, dia tidak dapat menunaikannya kerana Allah bagi dia dugaan. Dan kenyataan sendiri. Tak nak tanya tapi buat jawapan sendiri. Betul. Tapi melalui apa yang Kak Norish kongsikan tadi, beliau membesarkan anak-anak tanpa bantuan suami yang ketika itu diberikan dugaan oleh Allah. Mungkin Kak Norish boleh sambung lagi cerita ini bila Kak Norish kena besarkan anak-anak tanpa bantuan income daripada suami. Financial support financial pihak support lah kan. Kak Norish ada kerja tu, macam mana Kak Norish bangkit balik? Betul. Saya terpaksalah di situlah keluarnya bidang-bidang seperti memasak. Saya buat sambal saya sendiri, dan saya dah bagi Liza dengan Muaz lagi ni. Saya kena come up with something yang bukan extraordinary, tetapi sesuatu yang kira boleh bagi makan anak-anak lah. Kerana di bumi Allah ni, jika kita buang ego kita, kita buang pride kita, kita melihat bahawa rezeki tu pasti ada, keluarkan je usaha. Jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk usaha, mesti boleh. Kalau kita tidak dahulukan tu semua, kita dahulukan anak-anak kita, insya-Allah rezeki tu walau tak banyak pun ada saja untuk mereka. So saya buat sambal, saya buat sos saya buat catering, chef for hire, di mana saya pergi rumah orang, memasak di dalam rumah dia mengikut resepi-resepi dan menu yang telah kita perbincangkan dahulu. Kadang-kadang juga kalau ada terlebih lauk daripada catering, saya buka je table di tepi dekat dengan rumah saya tinggal di Hartamas ya. Saya jual lah lauk tu. Saya tak kisah orang kata Nush kan dia tak berlaku boleh jual. Kenapa masalah saya jual tepi jalan? Saya bukannya pergi mencuri, saya tidak merompak, saya hanya menjual makanan yang halal, dapat duit yang halal. So kalau orang kata dah sampai macam ni tahap apa? Apa yang tengok kan? Masalahnya dia dengan diri dia sebenarnya. Mungkin orang tu yang tidak boleh terima bahawa hidup ini ada satu revolusi. Life is a circle, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. So it's okay actually di mana-mana kita berada. Sebab kita ni tetap kita. Allah yang akan menghukumi dan menghakimi kita. So it doesn't matter what other humans talk about me, because saya sebagai Norish Kamal, saya okay je. Janji saya bagi makna saya halal, makanan yang halal, saya bagi income yang halal, I'm okay. Di tepi jalan pun tepi jalan. Sebab apa? Di situ rezeki saya, orang kata tulis. Someday mungkin saya akan ada big restaurant ke, saya akan ada banyak chain restoran, you never know. So let's go back to the fact yang kita ni milik Allah. So janganlah terlalu memilih bagaimana kita mendapat sumber rezeki asalkan halal. So saya buat sos, saya menjadi motivator, dan sekarang saya dah mula mencuba di dalam nyanyian, di mana nyanyian tu sebelum lagi lah putarkan lagu-lagu saya di Corong Radio. Moga insya-Allah satu hari nanti. Tapi yang siapa dah dengar pasti kata, kenapa dari dulu tak menyanyi Norish? Okay. Sebab ramai tak tahu kan? Okey, sebab tak tahu tu kita nak bagi tahu. Kejap lagi kita akan share dengan anda. Kembali dengarkan suara saya Liza Muaz bersama juga dengan Norish Karman. Seawal jam 9 pagi kalau anda dengarkan kami hari Sabtu, dan ulangannya Ahad 5 petang. Diharapkan anda terus bersemangat dengarkan kami, okey? Betul, ataupun orang selalu panggil NK. Ya, dan ramai juga yang menyatakan bahawa kalau NK bawa watak je mesti wanita-wanita kaya. Kan? Betul. Kan? Jadi macam adakah kebetulan ataupun ni saya nak beri sedikit Islamic value kat sini. Mungkin saya ni tak berhijab, orang kata apa nak cakap pasal agama, tudung pun tak pakai. Saya bukan tudung saji. Ketika saya pakai hijab, saya akan pakai hijab betul lah kan. Aurat tu mana, tahulah aurat tu di mana kan. Tak apa, saya tetap nak bercakap tentang isu ni sebab itu yang saya praktikan. Kita mesti ingat apabila kita sakit tapi kita tak nampak sakit, bila kita susah, muka kita tidak mengeluarkan susah, kerana Allah tutup aib kita. Allah telah membuang segala negativiti dalam diri kita. Walaupun kita mengalaminya tapi tidak terselah, itu sebenarnya adalah kuasa Allah. Saya memang awal kata tak macam susah pun Norish. Mesti saya jumpa orang bercakap, kalau saya nak minta tolong ke, nak ada projek, nak minta dana, memang orang cakap macam tu. Saya sakit, tak macam sakit dia okey, tengok muka comel je. Susah kadang so, nak bercakap macam nak tunjuk macam mana. Kau nak tunjuk aku baju koyak, kau bagi dana. tunjuk betul-betul sakit, tunggu aku kat ICU, aku sakit, betul sakit. Tak, saya tidak dianugerahkan sebegitu. Allah anugerahkan saya dugaan, tetapi diselubungi segalanya, tidak menunjukkan yang saya ni sakit, susah. Mungkin saya senantiasa ceria.
Orang kata cuma makin comel je Norish. Tapi kalau dia tahulah dari pagi sampai ke malam apa yang saya lalui, mungkin dia yang pingsan. So adalah beberapa sahabat yang bermula dengan peminat yang nak sangat mendekati saya, dah jadi sahabat baik sangat-sangat sekarang. Fahamlah sampaikan dia kata, Wan Norish, macam mana you lalui semua ni? Ayang anak 1, 2 ni pun ayah faham. You ni anak ramai dengan boleh senyum lagi, boleh pergi menyanyi lagi atas pentas, boleh pergi memasak. Semua saya fikir Allah saja. Allah bagi saya nafas, Allah bagi saya anak-anak yang hebat. Anak saya sangat hebat. Hebat saya bukan mereka jadi doktor ke engineer baru saya nak kata dia hebat. Seorang ibu tidak boleh menilai anak dia sebegitu. Hebat kerana tidak pernah merumut. Kalau ATM kad saya, Liza, Muaz, saya tak pernah pegang. Saya dapat sekarang ni sejak dari ibu tunggal ni, anak-anak semua pegang ATM saya. Sebab apa? Saya nak diorang sendiri tekan. Tak ada duit nak, masih faham. Mak, bunda belum dapat gaji, belum dapat payment ni. So bila diorang tahu kita tidak berbohong. Daripada saya pergi kerja, saya bawa mereka, diorang tahu macam ni mak aku cari rezeki. Betul. Nak tak anak kita belajar dengan sungguh? Betul. Saya tak perlu paksa, saya tak perlu pegang rotan. Sedih saya melihat ibu-ibu yang mengajar anak di sebelah ada rotan, memaksa menjadi 10A, 12A. Engkau sendiri sekolah tak habis nak suruh anak ada 12A. Relax lah, kaki awal. Anak kita kalau dia memang mampu 1A, syukurlah. Yang penting dia solat, dia tahu rukun iman, rukun Islam, sifat 20, rukun sembahyang. Dia tahu berbaik pada jiran, dia tahu hormat orang tua. Cukuplah. Sebab dia akan Allah bagi sesuatu rezeki yang berbeza. Tapi benda-benda macam tadi, respect yang saya sebut semua, mesti dibina dari rumah. Mesti dididik oleh seorang ibu, bukan seorang bapa. Bapa ni memang lumrah dia memang di luar, dia balik untuk memantau. Tapi sebenar leader di dalam rumah adalah ibu. Sebab itu orang kata, Norish, walaupun you ibu tunggal, you boleh tak ada suami, you boleh didik anak semua. Sebab apa? Saya memang bila melahirkan anak, saya sayang anak saya kerana Allah, bukan kerana suami saya. So Liza, bila kahwin, jangan sayang anak kerana ada suami. Sayang anak kerana aku seorang ibu. Tugas aku sayang anak aku, didik anak aku, senantiasa ampunkan anak aku. Bila kita ada 3 ni, ada suami, tak ada suami, ada orang sekeliling, ada mak mentua, mak kita kejaga, kita tetap mampu jaga. Sebab kita ada kita dan Allah. So saya pegang tu je. Bukan sebab saya lahir hebat, saya belajar. Aku ni nak nanya-nanya buat apa? Bukan ada orang kesal mata aku pun. Aku nak merengek, bukan ada suami nak pujuk aku pun. Anak aku ni semua ramai-ramai ni tengah tengok aku. Diorang semua sedang memerhatikan ibu dia. Besok lusa kita kata, anak ni biadab, kau ajar. Salah siapa? Ya, hanya lelaki yang tak menghargai wanita saja. Rugi. Ya, sebab tu dia tak kahwin. Muaz, di kadang-kadang kita nak kata nak hebat pun tak hebat mana. Tapi bayangkan bila nak tanam, talqin nama siapa? Nama mak. Ya, gagal. Kita memantau. Ya, memantau. Kau dah pantau daripada akhir sampai daripada awal sampai akhir. Kerja senang ni Muaz. Okey, 3 perkara tentang Norish Karma yang mungkin peminat Norish Karma tak tahu. Siapa Norish Karma ni sebenarnya? 3 perkara. Norish Karma seorang yang kelakar gila. Okey. Sampai anak-anak, kawan-kawan semua, aku join lah Maharaja Lawa. Tak nak lah, semua kata semua aku nak buat. Mungkin serius. Mungkin serius. Sebenarnya seorang pelawak yang hebat. Dia tidak perlu dia gelak sekali. Dia mampu menggelakkan orang tanpa dia mengukirkan sejenis senyuman. Mas, kau tak cukup lawak. Dia selalu buat lawak kan Norish. Dia gelak sendiri lawak dia. Oh, hebat. So saya gelak. Kesian Muaz. Tak boleh. Yang kedua, sangat disiplin. Okey. Sangat fokus lah. Dan ketiga, sangat-sangat penyayang. Itu dia 3 perkara tentang Norish Karman. Dan kerana 3-3 ni lah saya sekarang duta Watim. Okey. Jam yang seterusnya, kalau anda tahu apa itu Watim, dan Norish Karman merupakan dutanya, kita akan kembali di jam yang kedua. Edisi istimewa Super Cool 80 90. 80 90.
Assalamualaikum. Jam yang kedua, anda kembali dengarkan suara Norish Karman, tetamu jemputan kami Sukul 89.90 minggu ini. Jadi kalau anda bersama dengan kami tadi, kita mengenali Norish Karman, apa yang dia buat. Dia memang aktivitinya penuh sepanjang hari. Betul. Dan dilantik juga sebagai duta untuk Saya juga duta untuk Watim, NGO Watim. Saya juga duta untuk His Products. Dan akan datang duta juga untuk Nano Sugar. Jadi saya bersebab buat benda-benda ni semua. Semangat perjuangan saya yang membuatkan saya terpanggil dan untuk melakukan segala ini. Sebenarnya saya ni pejuang atau pemimpin dalam diri kita. Tapi kita lupa, ramai orang fikir bila jadi pemimpin tu mesti berjuang di depan, mesti buat jadi whatever leadership. Tak perlu sebenarnya. Kita dalam secara tersendiri, kelompok yang kecil pun kita boleh berjuang. Kita menjadi pemimpin. Saya pun pemimpin kan di rumah dengan anak-anak saya. Itu pemimpin juga. Sebab kita kena fikir, kadang-kadang kita boleh bagi dalam bentuk kecil, tidak perlu jumlah yang besar. Dari kecil itu kita mampu menyebarkan sayap tu dengan lebih. Apa sebenarnya Watim? Watim ni saya duta Watim baru saja ditubuh tahun ini dan masih lagi kira bertatih. Namun kami sangat-sangat bersemangat, wajar tinggi sebab kami juga berganding dengan NGO lain dan ramai wanita yang bijaksana sebenarnya yang join kami. Bila kita cakap Watim, apakah orang kata mesti ibu tunggal? Tak. Macam Liza juga boleh join kami, seorang wanita individu yang punya semangat, mempunyai visi yang boleh membantu kita. Wanita yang di luar sana yang mungkin anak dartua, mungkin tidak mau kahwin tapi mau berjuang sesuatu dan juga ditindas, kita juga boleh bantu mereka. Selain dari itu, remaja-remaja, pucuk pangkalnya, jika anda berjendakan perempuan, insyaAllah anda boleh join kami lah. Dan lelaki boleh join tapi bukan sebagai grup, sebagai menyokong kita dari belakang. Pantau. Sekali lagi Muaz, kau kena pantau je. Dengan Watim ni saya akan buka kafe. Okey, kat mana? Kami akan ada spa, butik, semua di Strand Mall. Dekat sini. Di Strand Mall ya. Sama-sama rakan strategik His Sendirian Berhad. Di mana saya juga duta produk His. Produk His pula ni adalah produk-produk seperti menguruskan badan secara yang sihat. Nothing daripada oral, daripada luaran. Saya salah satu contoh. Saya pernah ada steroid di belakang kerana L5 saya diinjak steroid yang sangat jumlah besar. Daripada 50 kilo saya jadi 85 kilo, Liza. Sebab steroid. Sangat sedih. Sangat sampaikan kat luar, mereka kata, wah happy sampai gemuk gini. Membuka mata orang bahawa I can do singing too. But it's okay lah, benda tu makan masa kan. Allah akan tentukan. Buat saya tetap dengan perjuangan tu sebab saya tahu memang minat pertama asal sebenarnya menyanyi. Tapi kebetulan yang ditawarkan adalah Sayang Salma. Waktu tu kita berlakon lah. Kita teruskan di situ. Kemudian kahwin, data kahwin, dah anak. Kalau kau tak kata Liza, kau tak kahwin. Saya gatal lewat jugalah 30 tahun. Lewat juga. Lambat tak gatal. boleh ke apa dengan benda macam ni? Kau patah je, kau jangan campur Muaz. Kita tengok Muaz kata umur berapa. So basically saya memang suka menyanyi dan alhamdulillah buat masa ni bila saya perform di mana-mana ke corporate show, dinner show, memang orang tengah-tengah dia tengok, bukan dia berlakon ke? So jadi macam kena, macam dia rasa macam tersihir sekejap lah. Dia boleh menyanyi. Kadang-kadang ada juga sampai ke belakang tengok saya bukan miming. Punya tak percaya tu. You're not miming lah. Kak Norish, kalau kadang tanya saya pun tak pernah dengar suara Kak Norish menyanyi. Kalau Kak Norish boleh nyanyi sikit Kak Norish. Ini lagu apa? Apa je lagu yang Kak Norish selesa? Lagu yang sekali kita dengar, kita akan ke belakang nak tahu betul miming ke tak. Cuba check belakang dia. Aku bagi makan mikrofon. Pergi saja, cintaku pergi. Bilang saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini
jawatan Norish Kamal kat mana. Itulah ada lagu-lagunya kan. Kalau lagu bahasa Inggeris selalu dia minta lagu request. Saya suka bila saya menyanyi, saya suka orang tu request. Sebab seronok gila mendendangkan lagu yang orang nak dengar. Audience nak dengar. Sebab itulah tujuan kita sebagai penghibur. Walaupun saya tak request tadi, tapi kebetulan lagu tu memang yang saya nak dengar. Alhamdulillah. Ceritakan sikit tentang penyertaan Kak Norish di LA. Bila masuk tu ada delegasi yang lain daripada beberapa negeri di Malaysia. So ramai lah pergi. Saya ni pula datang kunting-ganting macam ya apa dah. Kat sini mak orang yang lain semua kira budak baru belajar lah kan. Alhamdulillah di sana 3 minggu di Burbank, Los Angeles. Saya go through hits, semi-final, kemudian final, dan akhirnya menang vocal R&B gold medal melawan Mak Saleh, Negro dan sebagainya. So di situ kita terfikir, okay lah, I want to do singing. So saya balik sebenarnya hari yang mereka nak buat macam give presentation for prizing. So I tak tahu boy menang. I dah tunggu kat airport, Lex Airport. Don't call Norish, come back here, they just announced that you're the winner. What? Winner here for vocal R&B gold medal award. Oh ya ke? Tapi hati ni I'm very focused. So dah nak balik, rindu kat anak-anak. 3 minggu tak pernah berpisah dengan anak-anak. So saya datang untuk mencari diri. Saya datang bukan untuk menang ketika itu. Jadi kemenangan tidak begitu penting bagi saya. Tapi tahu cukuplah. Saya cakap tak apa, you go naik pentas, ambil lah. Saya beri hadiah, ada medal, whatever. I'm going back. Saya tidak patah balik. So mereka pulang ke KL, baru mereka bagi saya medal. So this is back to bahawa kalau kita ada nawa itu, pastikan dia clear. Jangan tu bulak balik hati kita tu. Make sure move on with it. Apa jadi pun pastikan kita dapat apa yang kita nak tadi tu. Of course secara baik. So saya nak cari diri saya kan. Saya nak cari sama ada saya ada confidence di situ. So I got it. That's why until today I know I want to sing and I will sing. Cuma semua ni ketentuan Allah. Mungkin Liza sekarang jadi DJ, mungkin nak 10 tahun lalu belum kesampaian. Begitulah. Betul perjalanan hidup tu. Kan? Betul. Perjalanan hidup. Yeah. You want something, tapi you can only hope for it. Doa, usaha, Allah akan beritahu bila. Bila belum masa, mungkin belum masanya lah. So insyaAllah sekarang ni makin terselah nyanyian, ramai orang panggil. Mungkin juga kerana anak-anak saya semakin dewasa. Kalau dulu 2-3 tahun lalu saya nyanyi, mungkin anak-anak saya terabai juga. Allah tu maha mengetahui. So I'm okay. Orang kata lambat ke apa, tak apalah, Allah yang tentukan. Okey, dapat ni kita kena buat betul-betul lah. Betul. Muaz ni dulu dia nak sangat jadi chef kat Norish. Mungkin bukan sekarang. Later Muaz, kau tunggu je. Kelas saya. Come to my class. Kebetulan ni dah ada mentor. pertemuan. Datang ke kelas saya. Sebab lelaki sebenarnya adalah chef dunia. Macam orang Melayu kata, perempuan mana boleh tak pandai masuk dapur. Agak-agak lah Jamie Oliver tu, bini dia tak masuk dapur. Betul. Dia masuk dapur. Yes. Harga lelaki yang pandai masak lagi tinggi. Betul. Yes. Sekarang ni biasa jaga kau Hayati suka duka figurasi ni terpilih dalam Super Cool 8090. Hanya di Cool FM, temanmu, muzikmu. Bersama dengan kami bertiga, Liza, Muaz, Norish, Karman di Super Cool 8090 yang sedang memandu. Pastikan anda memandu tu berhati-hati. Kalau penat, cari hentian RNR yang terdekat ya, yang memandu di Lebuh Raya ya. Okey, jadi setelah menceburi dalam bidang nyanyian, dah jadi motivator, tiba-tiba lama Norish orang tak dengar cerita, kempar pula baca berita. Ya, semua orang tertanya, Norish Karman baca berita. Macam biasalah orang kita akan tanya, kenapa dah tak ada kerja ke baca berita? Kan? Jadi kita tengok itu yang banyak dikeluarkan. Alhamdulillah. Tak ada yang tanya macam tu, tapi berbentuk berbeza. Seperti, wow, you boleh baca berita wow, you ada qualification ke? Macam tu lah. Saya adalah degree. InsyaAllah lah satu hari nanti mungkin sampai ke tahap yang lebih tinggi, kita tak tahu lah. Kita nak diusahakan. So saya melalui proses seperti biasa. Saya pergi interview, casting semua. Saya hantar resume, pergi mock run, semua saya buat. Saya bukan masuk kerana saya Norish Karman. Tak guna kabel kan? Tak ada kabel pun. Kabel semua putus. Ya, sebab di dalam bidang artis tidak sama dengan bidang penyiaran.
sebagai pembaca berita. Journalism, broadcasting is different daripada berlakon dan menyanyi. Mungkin dah berlakon ni, kalau kau comel pun masih lagi boleh go. Sebab apa, bila berlakon cut ada, so tak okey bagi mimik muka ni, boleh buat mimik muka lain. Menyanyi pun mungkin ada masa dalam masuk studio bolehlah potong-potong. Tapi baca berita tak boleh. Betul. Live. Sebut nama orang, nama menteri, kena betul, kena tepat. Silap sikit je, sekejap lagi memo daripada atas. So the discipline, commitment, serious in your work mesti ada. So saya tengok, pada pendapat saya lah, berbagai bidang kan, macam tadi Muaz dan Liza cakap kan, saya ada macam-macam bidang saya buat. Siapa pun boleh berlakon, siapa pun boleh menyanyi sebenarnya. Ada cara-caranya, tetapi tidak sesiapa-siapa boleh menjadi pembaca berita. Saya sangat kagum dengan semua pembaca berita di seluruh Malaysia ataupun seluruh dunia ni, kerana ia bukan tugasan yang mudah. Setiap hari kita tidak boleh lupa untuk celik. Celik maksudnya bukan mata saja, Muaz. Celik minda, celik pengetahuan. So kadang-kadang ada berita yang terkini, tidak ada tadi dalam slot yang kita baca dibagi. Kita ada dia punya rundown. So kita kena cepat. Betul. Ada figure, nombor-nombor, harga ke apa, jangan silap kat situ. So fakta bukan auta. So anybody can do all kinds of job, but not anybody boleh baca berita. Yes. So, Itu saya Knowledge belajar. boleh switch dia punya position dah. Dia baca berita, dia kena fokus, kena serius. Lepas tu tiba-tiba akak kena pergi balik untuk buat catering. Betul. Which is kita kena be friendly dengan customer kita. Betul, switch itu je yang akak lalui setiap hari. Setiap hari switch. Wow. Being able to, jangan kita adapt benda tu lama. Maksudnya kalau let's say Liza jadi DJ, tadi kat rumah ada jiran gaduh, cakap kata-kata yang mungkin kesat, memang melukakan hati. Jangan dibawa di dalam konti. So saya kerja, saya keluar daripada konti di mana saya studio baca berita. Ketika saya masuk tadi, saya adalah pembaca berita. Tugas saya untuk baca, menyampaikan. Saya ada tugasan penting. Apa saya tadi ke tepi tu, kucing saya mati ke apa ke, kereta saya rosak, tidak boleh dibawa masuk dalam studio tu. That's my professionalism, my discipline in my mind. Mindset, back to mindset. The same thing with you. Masuk konti, buang. Aku di sini DJ. Nothing is going to interrupt me. It's 4 hours, I'm going to focus. Same thing orang buat apa-apa kerja pun. Jadi sales girl ke apa kan, you bila masuk kerja, buang kat luar. Bila balik, okay, kita kutip balik, kita atur balik. Sebab no point kalau ketika saya dalam studio tadi, Muaz ke Liza dalam konti nak fikir masalah tu. Tidak boleh selesai. Sebab apa? You akan timbulkan lagi masalah di dalam kerja yang sedang you laksanakan tu. So saya train diri saya macam tu. Sebagai seorang ibu, saya sebelum masuk rumah, saya buang semua kerja saya. I masuk rumah, ibu sahaja. Bukan pembaca berita, bukan artis ke penyanyi ke pelakon, bukan. Just a mother. So mother, sit down, gelumang anak-anak, peluk anak-anak, kita mendoakan mereka, menggalakkan mereka dan tunjuk caranya. Tak, kita pun sendiri nak suruh jadi doktor, tak nak. Aku bukan doktor pun, kan? Dan apakah semua orang mesti jadi doktor? Apa masalah jadi DJ? Apa masalah jadi orang kutip sampah pun? Kalau dia memang itu rezeki dia. Kalau tak ada pengutip sampah kita siapa nak kutip? Jangan hina sesuatu pekerjaan tu. So anak-anak saya tengok makin besar ni, walaupun mereka anak-anak semua ini bukan untuk bertakbur dan riak, memang anak saya semua dalam tahfiz 5-5 ya. So saya tujuannya adalah supaya saya dah nampak mereka ni ada duniawi, biarlah juga ada ukhrawi. At the end of the day, Kang, aku yang kena sebat kalau tak ada semua tu kan. Anak kena jawab ibu bapa. So saya melihat anak saya semua sebenarnya musician, suka menyanyi, suka berlakon, melukis ni directly. Kalau lihat muka portrait yes, portrait 5 sekali kan tu ada salah seorang dulu. Semua. Wow. Tapi yang kat luar tu, Armani tu paling menyelah lah. Anak saya yang perempuan 12 tahun, going to be 13, dia juga di dalam tahfiz, main 5 instrumen. Apa antara? Cello, electric guitar, harp, violin dan ukulele. So harp tu kalau kita cakap dengan orang Melayu, apa harp tu? Harp tu sebenarnya sangat dipelopori oleh masyarakat Cina dan orang putih. So bila pergi kelas, dia tak ada harp. Semua budak-budak ni ada harp. Anak orang kaya. Dia je anak orang susah. Mak dia nak sekarang susah. Tapi dia pergi kelas,
dia datang awal 15 minit, dia praktis, dan stay lewat 15 minit untuk praktis. Sebab dia tak ada hub di rumah. Tapi bila pergi exam, dia yang cemerlang. Pergi showcase, orang semua bawa hub masing-masing. Dia tak bawa hub. Saya hanya peluk dia. Dia kata, it's okay bunda, someday when we rich, we'll buy a hub. Dia sendiri cakap. Sebab anak-anak saya semua terdidik bahawa belum ada kerana Allah belum mahu bagi. Tidak apa-apa. Kalau orang ada, syukurlah dia ada. But don't worry. Sebab at the end of the day, it's your talent and your effort. Instrumen hanya seorang instrumen sahaja. Someday kita boleh dapat ke, kita kalau awak nak bagi, awak bagi je. Tak boleh beli pun. So dia main 5 instrumen. Tu menyanyi. Kalau ada dalam Instagram saya, ada orang sampai dengar, Nurish, suruhlah anak perempuan itu menyanyi. Allah, suara dia macam international singer. Dia memang suka menyanyi. Dan walaupun bertahfiz, rumah saya tak ada radio, rumah saya tak ada TV. TV basic je. Ada TV 1, 2, 3. Segala lagu yang terbaru semua dia tahu. Kadang aku tengok anak pun, kau ni mana kau belajar? Rumah tak ada radio. Lyrics complete. Okay, itu namanya anugerah. Yang Armani tulis lagu, sulung, melukis. Saya duduk dengan saya meeting, dia duduk lukis muka orang yang saya meeting tu. Boleh jual orang meeting tu. Bayangkan boleh terjual juga. So dia main 2 instrumen, dia karang lagu, dia main 2 instrumen, gitar dan piano. Yang lagi satu, anak saya yang 14, main drum. Itu memang dancer juga. Yang kecil ni aku tengok semua juga dia instrumen macam-macam dia nak main. Dia joget dah macam king jazz. Dan dia sangat-sangat fasih menyanyi. So dia pun pergi kelas agama juga. So saya tengok nasib baiklah aku bagi ukhrawi juga. Kerana memang dah ada duniawi. So tapi tak apa. Sebab apa? Benda tu akan Allah atur. Cuma saya kata, cuba habiskan kalau tak 30 juzuk pun 15 dulu, baru kita sambung yang benda-benda lain tu. So slowly kita, memang saya ada bercakap dengan beberapa komposer, beberapa recording studio. Memang nampak dia orang ni boleh jadi band. Macam Jonas Brothers ke. Tak ada kena dengan mak dia lah. Tak nak nama-nama NK Band. Ya ke? Nanti orang kata mak dia nak juga nama NK. Tak apalah. Itu diorang ni, saya buat company pun saya tak pakai nama saya. Saya tanya diorang, nama apa company? Logo saya buat semua diorang. They have that innovation. So kadang-kadang kalau kita duduk dengan anak-anak ni, kita belajar menjadi humble. Kita belajar bahawa banyak budak-budak ni tahu yang lebih dari kita. Kita konon je ibu bapa, banyak kita tak tahu. So bila kita tengok anak-anak, jangan kata kau jangan ajar aku. Sebenarnya tak kisah pun kalau dia ajar kita. Kita belajar sesuatu daripada dia. Kan kita tidak tahu macam mana jadi ibu dan bapa. Belajarlah. Betul. Okay. Kita beri ruang kepada mereka, buka pintu tersebut. Yalah, I pun tengah bayangkan macam-macam nak ajar anak ni. Baru seorang. Edisi istimewa Super Cool 80 90. 80-90. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami bertiga. Saya dan juga partner saya Liza. Kita kena menghargai partner kita setiap hari, betul tak? Kan, okay? Supaya partner kita ni akan sayang kepada kita dan boleh manja kita hari-hari. Alhamdulillah. Macam tangan. Jangan clash tapi go together. Yes. Together, Liza. So jangan fikir alah aku tak ada Liza pun okey. Tak. Sebenarnya we share the. Dia selalu fikir macam tu. Jangan duduk. Do not assume ni lah Malaysia. Tanya. Kau tanya aku jawab. Okay, together forever. Yes. Okay, Norish Karman, bila orang lihat Kak Norish seorang ibu tunggal membesarkan anak sendirian, selain juga mungkin bantuan daripada suami, macam mana Kak Norish lihat Kak Norish mampu memberi inspirasi kepada ibu tunggal kat luar sana? Berapa ramai orang datang pada Kak Norish dan position Kak Norish sebagai dutawati sendiri memberi impact kepada mereka ni? Saya walk the talk. Maksudnya saya cakap, saya buat. Kalau orang kata saya nak bagi nasihat, sebab tu orang banyak terima dan suka mendengar, kerana dia lihat saya pun mengalami, saya pun melalui liku-liku. Malah kadang-kadang mereka fikir Norish Karman yang artis tu boleh bangun, boleh pergi bekerja, boleh sara anak-anak tanpa bantuan. Kenapa aku tidak? Kenapa aku mesti duduk rumah menangis menunggu bantuan? Boleh minta bantuan, tapi kita juga bagi tahu apakah kelebihan kita untuk orang tu bantu, supaya orang tahu di mana sudut yang kita boleh bantu dia. So dalam matlamat Watim ni, saya nak menyatukan wanita tunggal dan ibu-ibu tunggal. Tak kisah namanya wanita, saya akan bantu. Tidak kira bangsa dan agama dalam persatuan yang berdaftar. Dengan hati-hati ramai-ramai wanita sana bila masuk persatuan pastikan berdaftar. Pergilah buat homework.
saya sedang berusaha untuk membela nasib ibu tunggal dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, undang-undang, peningkatan taraf hidup melalui latihan dan kursus-kursus serta seminar yang akan dijalankan sepanjang tahun. Di sini ingin saya perbetulkan pemikiran manusia yang nak masuk persatuan dengan harapan kita bagi dia, Amin, 50,000 nak nak bagi buat. Tak, bukan macam tu. You come for kursus, you show to me apa you punya capability, apa yang you boleh buat sama-sama dengan kita, dan kita bantu you dari sudut situ. Kita carikan ruang-ruang dari segi mungkin loan ke dana dan sebagainya. Tapi you kena tunjuklah apa kelebihan you. Ini bukan suap, bukan subsidi diorang akan datang. Kalau diorang pandai masak, bagi tahu dekat you suka masak. Yes. masak. So kita ada mu'alaf, kita ada wanita-wanita yang mungkin yang keluar daripada jail. Semua kita ada. Saya suka bercakap mereka ni semua. Kerana apa? Mereka tidak ada ego. Mereka boleh belajar, mahu belajar. Senang mendidik orang yang tak ada ego dan mahu belajar. So kita juga memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan dan hak-hak ibu tunggal dan wanita tunggal. Nah, macam kalau yang belum kahwin tu kira wanita tunggal lah. Kita tak hadkan pada wanita ibu tunggal je. So any women remaja, please come and join us. Bekerjasama dengan badan-badan dan pertubuhan yang berdaftar lain yang mempunyai tujuan yang sama demi kepentingan kami, kaum wanita, khasnya wanita tunggal. So you see here, kita bukan persatuan yang shop sendiri. Kita juga minta bantuan orang lain, NGO lain, persatuan lain untuk berganding bahu dengan kita. Di sini ingat bahawa yang kekal sifat 20 hanya Allah. Kita senantiasa memerlukan sama sendiri. So jangan satu persatuan tu fikir, lantak persatuan B tu, aku nak hebatkan persatuan aku. Kepentingan sendiri pun tu. Kadang persatuan B dan C ada sesuatu yang kita tak ada. Kita bagi join dengan kita. Kita belajar juga daripada dia, dia belajar juga daripada kita. So that's what we must do. So objektiflah membantu ahli dan anak-anak, membantu ahli untuk sokongan moral dan semangat, melindungi ahli dari penderaan, membantu ahli tentang cara-cara mengukuhkan ekonomi, memberi khidmat nasihat dan konseling kepada ahli. Mindset. Balik you come in, you nak tolonglah Noris, tolonglah Watim. No, not like that. Smile, be strong. We show you. Okay, you suka apa? Oh, Liza kata, saya suka menjahit. Jom, what are you good at? Kalau nak belajar menjahit, kita situitkan dia tempat belajar menjahit. Walaupun you zero, tapi suka tu kita suka. Ya, kadang-kadang orang tu dia bagus tapi dia tak sudah minat. Kau suruh buat apa, Wan? Satu nak jahit satu baju jadi 1 tahun. Tak siap-siap. So benda-benda macam ni yang kami perjuangkan. Dan saya juga sebagai duta Watim, duta His Products, kita berganding bahu, synergize. Hidup ni mesti synergize. Yang orang tak faham, dia nak berjaya sendiri je. Kalau kita berjaya, sifat saya dan yang saya war-warkan kepada semua kaum wanita dan anak-anak saya, ketika kita berjaya tapi kita tidak berjaya menjayakan orang lain, naikkan orang untuk berjaya bersama kita, kita tidak berjaya. Jangan sesekali fikir bila kita ada wang, kita kata, aku tak nak berkawan lah. Aku kalau orang berkawan, aku tengah banyak duit ni, semua nak pinjam duit aku. You jangan lupa, Liza, Muaz, duit bukan milik kita. Segala kita ada bukan milik kita. Kita dipinjamkan, kita dianugerahkan. Kita kongsilah. Kalau kau ada berjuta-juta, kau bagi orang, yakin Allah akan bagi lagi. Dan jika kau juga ada berjuta-juta, kau pinjam ke orang, kau bantu orang, kau jadi orang susah balik kerana bukan milik kau lagi dah. So full stop. Bila kita ada sifat segala bukan milik kita, kita akan redha. Ya, ingat bahawa segala milik Allah. So that's what I do in Watim and sebagai duta His Product. Dan tolonglah semua datang ramai-ramai ke Strand Mall. Sama ada anda ibu tunggal ke, wanita tunggal ke, remaja, terus ke sana. Kita akan ada cafe, spa, butik dan di Strand Mall. Tingkat berapa? Mungkin ada website yang mungkin yes, ada websitenya, boleh kunjungi. Yes, sebab kita ni sebenarnya bekerjasama dengan diketuai oleh Raja Rozida, Ustaz Hanif dan Ashraf yang banyak membantu saya. So kumpulan-kumpulan ni semua telah sebenarnya saya contoh orang-orang yang banyak membantu saya. Sendiri memang tak mampu nak buat. So kami terlibat dengan berbagai event sepanjang tahun 2017-18 dengan G-Net Consultancy, di mana kita akan buat banyak NKN fans. Kenapa? Supaya kita nak mendekatkan orang bahawa sebagai artis, saya tidak tunggu Ramadan untuk membantu ataupun yang memerlukan. So jangan Ramadan bawa pegang cek, Ramadan pegang beras. Kadang-kadang orang bukan nak beras kau lah, Liza. Orang nak masa kau. Orang bukan nak duit kau lah, Muaz. Orang nak kau punya time. Kalau kita bersama orang-orang, tak kisah anak yatim ke ibu-ibu tunggal, kau bawa anak dia pergi zoo, itulah cukup.
makan, you know. Sometimes dah cukup makan dah. Tapi kasih sayang, perhatian, keprihatinan orang tak ada tu. So itu kita cuba berikan misi menolong menaikkan produk-produk Bumi Putra. Sebab ramai sangat nak buat produk. Tapi hangat-hangat tak ayam. Orang tu buat produk lipstick, kau pun buat lipstick. Tapi lipstick kau sekarang mercury ada. Sebab apa? Tak ada ilmu. Di sini kita nak bagi semua tu. Ilmu, training, sifat jati diri, supaya bila dah ada jangan sombong. Bila dah ada tolonglah orang lain juga. So everything in Watim kita akan buat semua ni. Semuanya cara sihat, cara yang betul, secara muhibah. Alright. Okay. Mungkin ada sesuatu daripada Nourish Karma nak kongsikan untuk peminat-peminat yang menyokong selama ini secara ringkasnya, ucapan untuk mereka. Saya harap semua terus sokong Nourish Karman, kerana saya tidak pernah berhenti berlakon. Jika sama yang bertanya, malah saya sekarang lebih menyanyi, masih lagi dalam bidang ni. Cuma saya juga mengalihkan masa untuk membantu anak-anak saya, jihad sebagai seorang ibu. Dalam masa yang sama sebagai seorang ibu tunggal, saya terpanggil, mungkin Allah juga menyeru saya supaya membantu ibu tunggal yang lain juga, wanita-wanita tunggal lain. Di sini alhamdulillah Watim telah menghulur tangan untuk menjadikan saya duta. His product juga menghulur tangan menjadikan saya duta. Akan datang Nano Sugar juga menjadikan saya duta. Semua ini tidak untuk diri saya, tidak hanya untuk masa depan saya, malah ia terbabit masa depan wanita-wanita lain, manusia-manusia lain. Kerana saya memang sifat saya, kalau saya buat apapun 100%, biarlah 30% untuk saya, tapi 70% membantu orang di sekeliling saya. Kerana tiada guna saya hidup seronok sendiri, kaya sendiri, tapi saya gagal memberi kekayaan, membawa kekayaan tu bersama-sama dengan orang-orang wanita-wanita lain. Jadi Allah dah bagi saya susah, bagi melalui macam-macam, tapi saya tidak belajar dari situ, rugilah saya. So saya menggunakan kehidupan saya, experience saya, pengalaman saya, segala yang saya lalui untuk mendidik wanita-wanita di luar sana yang mungkin fikir, alamak macam mana aku nak hidup, matilah aku. No, selagi kamu ada diri kamu, selagi kamu ada Allah, selagi kamu yakin bahawa di luar sana ada rezeki, terus bangun. Bangun, cari bantuan, bukan minta, cari. Bila cari kita ketemu, bila ketemu kita tahu bahawa kita kena bagi juga. So dia mesti synergize lah. Jangan minta je, tapi apa yang kamu boleh bagi, bagi dari sudut mana ilmu diri kita dan apa yang tenaga daripada kita bagi. So di sinilah tugasan saya buat masa ni. Selain menyanyi, baca berita, buat catering, menjaga anak-anak, saya juga sedang memperjuangkan kaum-kaum wanita di luar sana. Okey, untuk yang nak reach Nourish Karman, nama Instagramnya? The Warrior Mother Queen. The Warrior Mother Queen. Sambung je terus. Sambung je together. Okay. Boleh DM saya sebab saya yang handle saya punya Facebook sendiri, Nourish Karman. Page saya pun saya handle sendiri. IG saya pun saya handle sendiri. Jadi tidak perlu tanya, ya ke ni Nourish Karman yang betul? Ramai tanya. Betul lah. Nak bukti pula tak payah lah. Dia nak bukti nak dengar suara. Sebab apa? Dia orang tahu suara Nourish Karman sebenar. So bila dia dengar suara jantan ni kan, dia macam, Nourish Karman. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kak Nourish sebab sudi datang walaupun dalam keadaan tak bersihat. Sebab berapa pukul 90 Terima kasih atas pengalaman. Muaz, terima kasih Liza, terima kasih Cool FM. Sudi panggil saya ni barang antik yang masih lagi mungkin boleh berguna untuk wanita-wanita di luar sana. InsyaAllah. Okey, dan untuk anda minggu depan kita akan kembali semula macam biasa untuk sepukul 80.90. Terus hantarkan pernyataan anda untuk Coolkan Ada. coolfm.com.my. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu.